بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bertemu pada sesi ulang kaji kita pada minggu ini pada halaman 145 hingga 149. Kita sudah pun melihat kepada halaman 145 pada hari Isnin yang lepas sehinggalah halaman 149 daripada surah Al-An'am yang menceritakan tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada hari ini kita bersama dengan tetamu istimewa yang tuan-tuan tidak pernah berjumpa dalam Quran Time. Kali ini muncul dengan syarat dengan perkongsian pengalaman. Al-Fadil Ustaz Syahrizan. Apa khabar Ustaz? Subhanallah. Alhamdulillah. Apa khabar? Kita berjumpa dalam Quran Hour ya, tapi bukan di Quran Time. Betul. Kali ini bersama Ustaz Syahrizan, dah lama kita tunggu. Ketika itu Al-Fadhil Ustaz Syahrizan kita pun dah berkata insya-Allah satu hari nanti. Dan inilah harinya di tahun baru ini. Masya-Allah. Kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Syahrizan. Apa khabar Ustaz Tamizi? Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Ustaz Fazrul, Ustaz Tamizi. Terima kasihlah kerana dan ini bukan kali pertama, bukan kali terakhir Ustaz ya. InsyaAllah. Kali pertama tu dia ada. Betul Ustaz. InsyaAllah. InsyaAllah. Diizinkan Tuhan insyaAllah. Amin ya Rabb. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita bersama pada hari ini pada adik-adik yang berada di rumah, tuan-tuan puan-puan, boleh ambil mushaf masing-masing bersama kita dengan doa subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Sama-sama kita mulakan majlis kita ini ya, sebelum kita dengar dan membaca surah Al-Fatihah, dijemput tuan-tuan untuk share ya pada hari Sabtu ini untuk sama-sama memberitahu pada rakan-rakan yang mungkin terlupa tentang ulang kaji pada hari ini. Jom kita sama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillah. Jom sama-sama. Tuan-tuan dan puan-puan jom bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Begitulah bacaan daripada surah Al-Fatihah untuk sama-sama kita ulang pada setiap hari untuk kita mengingatkan bahawa kita adalah hamba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padamu ya Allah satu-satunya kita mentauhidkan Allah untuk kita beribadah, menghambakan diri, dan padamu saja ya Allah, hanya kepada Allah untuk kita memohon pertolongan. Dan jika kita sudah pun melihat kepada surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa dan juga surah Al-Maidah penuh dengan peraturan ya, kerana ini adalah surah-surah madaniyah. Surah Al-An'am adalah surah makiyah yang menekankan tentang ketauhidan. Iyyaka,
untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada halaman 145 yang kita belajar pada hari Isnin yang lepas, ayat yang dibacakan oleh Ustaz Al-Fadhil Ustaz Tarmizi sebentar tadi, walikullin darajatum mimma amilu, setiap orang ada tahap-tahapnya apa yang diamalkan. Jadi maksudnya ialah kita perlu sentiasa menaikkan tahap kebaikan kita, dan sebenarnya orang yang kufur juga ada tahapnya. Wama rabbuka bighafilin amma ya'malun. Allah tidak lalai, ya, Tuhan kamu tidak melingahkan, tidak lalai apa yang dilakukan oleh siapa sahaja, ya, sama ada orang yang tidak beriman ataupun orang yang beriman, untuk membawa kepada kita agar jangan kita rasa bahawa it's okay, ya, bahawa kalau contohnya lah, ya, kalau katakan buat silap di jalan raya, bagi setengah orang dia tengok kiri kanan, kalau katakan ada polis mungkin dia rasa bersalah, ya, tak ada polis hurray, ya, boleh jalan terus, ya. Tetapi rupa-rupanya Allah menyatakan wama rabbuka bighafilin amma ya'malun. Ini adalah kesan tauhid kepada diri kita dalam kita menaikkan lagi darajat amal kita. Jadi kita ingin melihat kepada satu ayat 134, ya, bersama dengan Ustaz Tarmizi dulu, ya, di mana selepas itu nanti kita nak bersama dengan Ustaz Syahrizan, disebabkan pada halaman 145 ini ada cerita tentang tanaman dan juga haiwan ternakan yang diberikan satu bahagian untuk Allah, satu bahagian untuk lisyurakaina, untuk perkara-perkara berhala-berhala. Kita baca ayat ini kita faham, tetapi kita nak lihat apa kaitannya dengan hidup kita pada waktu ini. Adakah kita ni masih lagi ada kaitan, ya, ataupun ayat ini hanya untuk orang-orang musyrik di kawasan Mekah 1400 tahun yang lepas. Jadi sebelum kita melihat kepada isi daripada 136 dan 137, kita baca dahulu ayat 134 untuk memulakan ataupun kita melihat kepada hakikat janji Allah pasti datang. Wama antum bimu'jizin, tidak boleh dikalahkan, tidak ada cara nak escape untuk lari, kerana Allah mempunyai kuasa yang benar-benar dalam hidup kita. Jadi kita baca ayat 134 dipimpin Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, yang dikasihi Fadil Ustaz Syahrizan Daud. Subhanallah, khususnya yang dimuliakan juga dikasihi tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang senantiasa bersama dengan My Quran Time, dan yang penting senantiasa bersama dengan Al-Quran. Kita hari ini di tahun 2021, subhanallah, masih lagi digunakan kesempatan oleh Allah Subhanahu taala untuk bersama dengan kalamullah Al-Quran, satu nikmat, satu hadiah daripada Allah Subhanahu taala. Maka kita jagalah, dan kita senantiasa menghargai nikmat ini. Dan mari kita sama-sama baca ayat yang ke-134. Kita sekarang di muka surat 145. Jadi jangan lupa sebarkan perbincangan kita, sebarkan ulang kaji kita pada hari ini, share dekat Facebook, maklum kat kawan kita di platform-platform kita, FB, Instagram, Twitter dan sebagainya. Mudah-mudahan tersebar juga saham kita, insya-Allah taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama توعدون لآت وما أنتم بمعجزين صدق الله العظيم. Sesungguhnya setiap yang dijanjikan kepadamu pasti datang dan kamu tidak mampu menolaknya. Inilah maksud daripada ayat 134, dan terus kita ingin bersama Ustaz Syahrizan pada awal tahun ini untuk kita melihat macam mana Ustaz, ya, ayat yang kita bincang ini. Lama Ustaz tak ni bercakap ni, kita nak bagi ni peluang untuk Ustaz berkongsi mesej kepada rakyat Malaysia, kepada seluruh dunia, apa yang boleh diambil pelajaran daripada ayat 136 137 memulakan tahun baru kita. Sila Ustaz. Terima kasih Ustaz Fazrul, Ustaz Tarmizi, semua sahabat-sahabat penonton setia Quran Time. Tahun baru ni kita nak buat satu dimensi baru dalam kita, bahawa hidup kita untuk Tuhan. Allah. Sebab ayat 136 137 ni kita ada yang Allah sebut dalam ayat ini adalah cerita pasal mereka bawa hidup mereka untuk Tuhan pun ada, untuk berhala pun ada. Syurakaina yang Ustaz Fazrul sebut awal tadi.
perkara syirik ni. Maknanya dia menyamatarafkan Allah punya power dengan ada power lain yang satu syarikat dengan Allah. Persekutuan dengan Allah tu. So benda inilah yang kita nak buang dalam tahun baru ni, bahawa kita kena jangan jadi sebagaimana yang Allah sebut dalam ayat 136, 137. Bagaimana yang Allah sebut menerusi ayat 136, ya Allah guna perkataan Al-An'am wa ja'alu lillahi mimma dhara'a minal harthi wal an'am. Dalam ayat 136, 137, 38 kita akan cerita pasal Al-An'am ni banyak. Maka sebab tu surah dan juga dipanggil suratul An'am. Binatang-binatang ternakan yang memang tujuan ternakan tu bagus untuk makan, untuk buat sebagai kenderaan, untuk buat sebagai tunggangan, untuk buat sebagai mengairi sawah dan seumpamanya. Tetapi dalam masa yang sama, binatang yang sama Al-An'am itu mereka jadikan sebagai sumber untuk kehidupan tu, mereka jadikan juga sebagai sembahan kepada berhala mereka. So benda macam ni yang kita tak nak perkara syirik berlaku dalam kehidupan kita. Ayat 137 juga cerita benda yang sama, mereka memperadukkan antara the power of Allah dengan the power of mereka punya berhala. Perkara yang sama kita tak nak berlaku dalam hidup kita, sebab dalam kehidupan kita harian hari ni pun kita jumpa ada berapa anutan dalam negara kita khususnya yang mereka itu memang ada makanan-makanan yang mereka letak pada sembahan-sembahan mereka. Dan perkara ini bukan sekadar berlaku pada zaman Nabi Muhammad SAW sahaja, malah dia berlaku sehinggalah pada hari ini, sehinggalah pada akhir zaman. Sehingga ada kita menyangka bahawa berhala atau patung-patung tertentu yang pada dia dijadikan sebagai tangkal, yang patung ini akan memberikan dia kuasa, kalau dia tak bagi makan akan beri mudarat kepada dia. Perkara yang sama dibuat oleh zaman silam kita, dia ada letak makanan dalam ancak, dilepaskan ke laut untuk memberikan kebaikan kepada hasil-hasil laut mereka. Ada kampung-kampung yang macam ada banyak gangguan, so mereka korbankan sesuatu jenis makanan atau apa-apa perkara untuk memberi keselamatan kepada kampung mereka. Perkara macam ni kita tak nak berlaku dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kita. Jadi ini adalah mesej penting memulakan tahun 2021 kita. Tahun 2020 kita sudah pun berlalu Ustaznya. Subhanallah, sejarah 2020 ni amat menarik ya. Allah meletakkan satu makhluk untuk kita reset dan sedar tentang betapa Allah ini amat berkuasa, bukan makhluk tu berkuasa ya, Allah yang berkuasa. Dan itulah juga kefahaman yang kita ingin bawa kuat pada tahun 2021 ini, agar kita selalu ingat bahawa Allah yang berkuasa, Allah bagi macam-macam itu adalah untuk kita gunakan beribadah 100% untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada ayat ataupun halaman 146 ya, disambung perkara itu tadi yang Ustaz Syarizal maklumkan tadi, dan di bawah sekali itu ayat 142 dinyatakan tentang jangan ikut langkah-langkah syaitan. Ini mesej penting juga untuk kita memulakan tahun baru kita. Jom kita baca pada ayat 142 surah Al-An'am. Silakan Ustaz Tarmizi. Ayat 142 saya. Kita bergerak pula ke muka surat ataupun halaman 146. Kita nak baca ayat yang paling bawah sekali, ayat 142. Jom sahabat-sahabat Al-Quran semua kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 142 yang bermaksud, dan di antara haiwan ternakan itu ada yang dijadikan pembawa barangan dan ada pula untuk disembelih
makanlah rezeki yang diberikan Allah padamu, jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuhmu yang nyata. Ayat 142 ini hadir selepas ayat 141 yang bercerita tentang Allah menjadikan tanaman, ya, dan kemudian ada 3 perkara yang perlu diberi perhatian pada ayat ke 141 itu, iaitu yang pertama, kita perlu makanlah ya, tanaman kita makanlah, kita manfaatkan. Tapi yang keduanya ialah wa'atu haqqahu yauma hasadih, ya, berikan hak-hak yang patut, maksudnya keluarkan zakat kalau katakan ia melebihi daripada kadar haul dan nisab, ya. Dan yang ketiganya apa? Wala tusrifu. Ya, ini adalah frame, ada bingkai dalam kita menguruskan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Dalam konteks ayat 141 ini berkaitan dengan tanaman, ya. Yang pertama apa? Yang pertama, manfaatkan. Yang kedua, tunaikan hak. Dan yang ketiga, jangan melampau, ya, melampau berlebih-lebihan. Dan pada ayat yang ke-142 ini juga perkara yang sama kepada An'am, iaitu ambil manfaatnya, iaitu sebagai pengangkutan, sebagai sembelihan, makan daripadanya apa yang telah Allah rezekikan, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikut pada syaitan. Kali ini Allah menekankan syaitan ini sebagai musuh yang jelas nyata, juga muncul dalam surah Yasin, dalam surah-surah yang lain. Jadi mungkin di sini kita nak pencerahan ulang kaji kita bersama dengan Ustaz Syarizan. Di sini dinyatakan jangan ikut langkah syaitan, Ustaz. Apa maksud dekat sini ni? Pasal syaitan dengan kambing ni tak nampak kaitan sangat. Dia perlukan pencerahan daripada Ustaz. Ya, bila Allah sebut wala tattabi'u khutuwati syaitan dalam ayat 168 surah Al-Baqarah juga ada cerita yang sama. Bila Allah cerita pasal ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Lebih kurang ayat yang sama 142 surah Al-An'am. Allah cerita pasal makanan, bererti rupanya, ya, zaman dulu mereka mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Sebagai contoh, arak haram dihalalkan. Binatang-binatang ternakan Al-An'am yang sepatutnya yang disembelih boleh jadi makanan, jadi tunggangan, tiba-tiba tak boleh. Oh, binatang ni tak boleh. Contoh dalam surah Al-Maidah. Dalam surah Al-Maidah ada cerita Saibah, yang mana, ya, yang mana namanya. Mereka kata bahirah, saibah, wasilah, ham. Yang binatang-binatang tertentu, ada anak unta yang dipotong telinga. Kalau nampak anak unta potong telinga ni, kena biar duduk dengan mak dia. Jangan kacau. Saibah, ada unta yang dibiarkan hidup bersendirian. Ada wasilah, unta yang dah beranak 7 kali. Kalau beranak kali yang ke-8, tengok kalau anak lelaki, okey, anak unta lelaki tu pergi bagi kat berhala. Kalau yang lain tu anak betina, itu biar duduk dengan lelaki. Rajin pula dia memerhati itu, ya. Dia reka. Inilah ilham datang daripada syaitan tadi tu. Ya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, bila Allah kata jangan ikut langkah syaitan, sebab syaitan dia akan suruh, akan convince kita yang halal jadi haram. Sepatutnya boleh makan, tak boleh, ini untuk berhala. Oh, yang ni tak boleh. Ini yang haram tiba jadi halal. Allah kata wala tattabi'u khutuwati syaitan. Sebab apa? Sebab dia musuh yang nyata. Kenapa dia musuh yang nyata? Sebab Allah sebut dalam ayat 169 surah Al-Baqarah, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Sebab syaitan dia akan suruh kita, dia akan ajak, dia akan influence, akan pengaruh kita untuk buat benda yang jahat dan juga kerosakan, keburukan. Dia perkataan di sini dia bukan cakap wala tattabi'u syaitan, Ustaz. Dia cakap khutuwati syaitan. Langkah-langkah. So apa yang langkah-langkah tu yang dimaksudkan di sini? Baik. Bila cerita pasal langkah-langkah syaitan, macam yang saya sebutkan tadi, banyak perkara-perkara yang hari ini bila kita adalah apa yang kita makan, ya. We are what we eat, cakap orang putih. Okay. Hari ini. Apa yang kita makan, apa, bagaimana, di mana kita makan. Okey, so dalam perspektif siapa kita makan tak payah, siapa itu lain macam itu lain pula. Ada orang hari-hari fikir apa dia nak makan, ada orang dia hari-hari fikir siapa aku nak makan. Itu memang hebat tu. So kita kena tengok apa yang kita makan, semestinya yang halal, yang haram kita tinggal, even yang syubhat, yang ragu-ragu pun kita tinggal. Sebab Nabi kan pernah sebut innal halal bayyinun wal haram bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas wa man waqa'a fi syubhat. Maknanya masuk dalam perkara syubhat pun waqa'a fil haram. Syubhat tinggal, haram tinggal. Tapi kalau syaitan, syubhat dia suruh, haram pun halal benda ni, arak bagus, kan? Jadi perkara macam ni yang kita kena tinggal dalam kehidupan harian kita. So sebab kalau kita ikut jalan syaitan, dia akan jadi musuh kita, dan kerana musuh inilah akhirnya menyebabkan kita jadi kacau bilau dalam kehidupan kita, hasil daripada benda yang haram yang kita buat. Tengok akhirnya jenayah berlaku. Arak je jenayah berlaku, aksiden berlaku. Mak ayah akhirnya ada yang dibunuh oleh anak
sebab mabuk dan seumpamanya. So syaitan ini adalah musuh kita yang nyata. Musuh yang nyata. Apa juga keadaan, dia tetap akan menggambarkan benda tu elok, tapi sebenarnya dia adalah benda yang tak elok. Dia satu orang yang minum arak kan, tetapi orang yang jual arak, adakah juga sebenarnya ataupun dia jadi cashier ya, untuk orang beli arak, dia tak minum arak pun, adakah juga termasuk dalam wala tattabi'u khutuwati syaitan? Semestinya sebab dia adalah langkah-langkah lah. Dia tak akan ada langkah yang ke-10 melainkan langkah yang pertama. Kan? So siapa saja yang terlibat dengan perkara yang membawa kepada kefasadan, fahsya wal munkar tadi, maka dia akan tergolong dalam kalangan golongan syaitan, sekecil-kecil kejahatan sampailah kepada sebesar-besar musuh. Jadi ini adalah pelajaran yang kita ambil ya, apatah lagi kita di awal tahun baru ini, untuk kita sentiasa kita selalu memohon hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pencerahan daripada Allah daripada ayat 142 bahawa kita dibekalkan dengan tumbuh-tumbuhan ya, tanaman dan juga binatang, maksudnya ternakan, untuk kita ambil manfaat dan akhirnya kita makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ada syaitan yang akan meniupkan idea-idea songsang ya di dalam kehidupan, dan kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dijauhkan, kerana di sini dinyatakan innahu lakum aduwwum mubin. Jarang kita nak mulakan tahun baru kita dengan berkawan dengan musuh. Maksudnya istilah musuh-musuh masuk dalam rumah saya, tak ada orang buat begitu ya. Malah ayah akan jaga ya, kadang-kadang pakai CCTV lagi kan, untuk pastikan yang perompak jangan masuk. Tetapi sekarang ni Allah bukan sekadar cakap tentang adu, tetapi ini aduwwum mubin, yang jelas. Jelas itu bagi orang yang sentiasa belajar daripada bayyinah ya, daripada al-Quran, kerana kita tahu bahawa al-Quran ini sumber yang jelas untuk mengelakkan kita daripada dhalalim mubin. Jadi kita berhenti sebentar, kita berehat dan kita kembali semula selepas ini dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Bertemu kita dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini. Kita dalam sesi ulang kaji pada halaman 145 hingga 149. Kita bersama dengan tetamu istimewa Al-Fadhil Ustaz Shahrizan, dan kita melihat kepada apakah yang terkandung di dalam halaman 145, 146, dan sekarang kita melihat kepada ayat 100 ataupun halaman 147. Dan kalau kita melihat kepada tema di dalam surah Al-An'am ini, banyak bercerita tentang haiwan ternakan di bahagian ini, kerana ia adalah satu daripada bukti keesaan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala yang amat penyayang kepada kita, dan Allah ini tidak sama dengan makhluk, dan jangan disamakan makhluk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mari sama-sama kita nak mendengar ayat 143 dan 144. Kali ini Ustaz gabungan ya. Gabungan Ustaz. Gabungan. Jadi saya serahkanlah Ustaz macam mana nak baginya ya. Silakan. Terima kasih Ustaz Fazrul. Patut gabungan bertiga elok dia nak. Gabungan berdua dululah. Kita berdua dulu. Kita tunggu dulu saya satu hari nanti insya-Allah. Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah SWT sekalian, kita sekarang di muka surat 147, dan ayat yang kita nak baca sekarang ni ialah ayat 143 dan 144. Jadi eloklah saya yang mulakan ayat 143 tu dan ayat 144 Al-Fadhil Ustaz Shahrizan, sebab Al-Fadhil Ustaz Shahrizan pun baca subhanallah. Ya. Subhanallah, Ustaz Shahrizan pun selalu menjadi imam tarawih. Subhanallah. Jadi kita akan dengar juga nanti. Ustaz Shahrizan, anda baca dulu. InsyaAllah. Ustaz yang panjang tu. Masya-Allah. Okey tuan-tuan, jom mari kita sama baca sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين
الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Sadaqallahul azim. Surah Azim, itulah dua ayat daripada ayat 143 hingga ayat 144 ya, kesinambungan daripada perbincangan kita tentang syaitan ini musuh yang nyata. Allah terus bawa kepada samaniyat azwaj, iaitu 8 pasangan ya. 8 pasangan yang sebenarnya kita pun nak tahu juga daripada Ustaz Syarizan apa sebenarnya yang disampaikan. Tapi yang pastinya bila mendengar Ustaz Tarmizi, Ustaz Syarizan baca tadi, kompleks juga syirik ni kan. Masya-Allah. Kan dia boleh ada yang dua jantan dua betina lah apa sebagainya, padahal itu semuanya Allah jadikan kompleks itu untuk ekologi mereka, kehidupan mereka, tapi bukan untuk didewa-dewakan ataupun nak kena cari pula yang ini yang jantan betina yang ada yang mengandung ke tak mengandung, yang nama Ustaz bagi tahu tadi kan, saibah, ham apa sebagainya. Tetapi itulah ideanya, kalau katakan perkara itu yang kompleks, menyusah-nyusahkan, sebenarnya itu bukanlah intisari daripada agama tauhid ini. Tetapi kalau katakan itu adalah perintah Allah, maka kita bersedia untuk menyerahkan diri kita mengikut apa saja yang Allah perintahkan. Jadi mungkin Ustaz boleh cerita sikit samaniyat azwaj ini apa sebenarnya? 8 pasangan. Masya-Allah. Dia bila mana tradisi yang ada pada hari ini, mereka sangat establish dengan binatang ternakan lah kan, kehidupan mereka, kawasan kampung dengan tanaman, dengan halaman tanah mereka. So yang ada pada masa tu adalah binatang ternakan lah. So binatang-binatang yang saya sangat setuju bila Ustaz Fazrul sebut pasal kompleks tadi, dia jadi complicated. Padahal benda tu Tuhan bagi untuk tunggangan, untuk binatang, untuk tolong dia buat kebun, ladang dan sebagainya. Tiba-tiba oleh kerana dia yang reka sendiri, saibah, ham, wasilah apa semua tu, maka Allah sengaja susahkan lagi kepada mereka. 8 jenis pasangan. Pertama, dha'nisnain wa minal ma'zisnain. Dha'an iaitu sheep, biri-biri, jantan betina. Tu 2, laki perempuan. Sheep apa, goat, kambing yang bukan biri-biri. Kemudiannya apa lagi? Wa minal ma'zisnain, kan, ada pula unta yang jantan betina, kemudiannya ada pula al-baqar pula, ada pula yang lembu yang jantan betina. Pasangan-pasangan jadi 8 pasangan, yang mana Allah sebut benda ni adalah Allah nak tanya balik kepada mereka yang konon-konon yang sengaja reka-reka, yang nak menyusahkan diri sendiri. Sebenarnya Allah tanya, so yang mana satu ni? Yang mana satu yang untuk berhala, yang mana satu yang kamu nak jadikan untuk kamu makan, yang mana satu? Oleh kerana kamu yang nak, okey, sekarang kamu ambil lah. Soalannya macam tu. Sedangkan Nabi menyatakan dalam hadis, Nabi kata al-halal ma ahallallahu fi kitabih wal haram ma haramallahu fi kitabih wa ma sakata anhu fawa ma mimma afa lakum.
Apa yang Allah halalkan dalam Al-Quran itu halal, apa yang Allah haramkan dalam Al-Quran itu haram. Apa yang Allah tak sebut halal haram, maka sebenarnya kamu boleh makan. Tapi kita yang sengaja bagi susah balik. Yang halal haram jadi yang halal jadi haram, yang haram jadi halal dan sebagainya. Tambah pula kalau zaman moden kita hari ini, banyak benda yang haram yang kita tak nampak dah jadi haram. Dan ini yang mungkin kalau kita boleh relate balik dengan jejak langkah syaitan, yang dia akan susahkan kita dan dia akan mudahkan benda yang sepatutnya tak boleh mudah. Saya nak sekali lagi, kita mungkinlah taklah sampai tahap haram makan daging, tapi ada orang yang mengharamkan dia makan daging, dia jadi vegetarian punya orang sebagai contoh. Dia tak nak langsung sebab pada dia ni satu penganiayaan pada binatang dan seumpamanya. Itu pun satu benda yang complicated sudahnya. Dan mereka terpaksa design makanan-makanan sayur yang tapi boleh rasa macam binatang juga. Kan betul dah menyusahkan diri. Dia nak rasa, dia tapi nak tak binatang, tapi tak boleh, tak apalah kita create lah guna apa sayur, soya ke apa ke, dan tapi rasa macam ayam lah. Kan dah menyusah diri. Tapi kamu nak jalan. Benda tu menyusahkan. So sebab tu kita sebut Allah buat kita dan Allah dah mudahkan kita dengan pelbagai perhiasan zinah yang ada ni, kemudahan makanan apa sahaja. So apa yang boleh ambil, apa yang tak boleh stop. Tapi dalam keadaan yang boleh sekalipun kena ada had dia. Ada had dia. Sebab Allah kata ya bani adam khuzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wala tusrifu. Wala tusrifu itu sangat penting. Walaupun Allah benarkan, Allah halalkan, jangan melampau-lampau. Jadi itu bingkai dalam yang kita belajar tadi pada ayat yang ke-141 kan. Maksudnya makan, kemudian ada hak yang perlu ditunaikan dan jangan melampau. Ya, jangan melampau. Itu cara kita menguruskan segala nikmat yang Allah telah berikan, dan cara berfikir yang atas dasar iman ini memudahkan kehidupan kita berbanding dengan kita mengcomplicatedkan lagi, menyusahkan lagi. Dia kalau ini bab binatang Ustaz ya, kadang-kadang orang kat bangunan kan, ataupun nombor rumah kan, dia tak nak nombor 4 ke, tak nak nombor apa yang kalau tingkat dia tu kena buat 3A. Dia kena tukar 4 pada dia membawa benda yang buruk. Ya, buruk. Tangga jadi kalau lift ya, tangga pun tak boleh, tangga tak boleh pun lebih, tak boleh kurang. Dia ada kiraan-kiraan dia, betul. Ada kiraan. Jadi benda itu menyusahkan arkitek yang nak buat kerja tu kan. Lift tu dah ada tingkat 4 kan, dia kena tukar pula kan dengan 3A. Semua itu adalah kerana manusia mencipta, dan sudah tentunya ada ilham yang tak betul daripada musuh Ustaz ya, yang namanya syaitan ya. Jadi ini yang kita belajar, yang kita harapkan daripada halaman 147 ini kita dapat belajar sesuatu. Dan masih lagi pada halaman 147 ni, pada ayat yang berkaitan dengan makanan ini juga ya. Kalau kita tengok kepada ayat 100 berapa Ustaz yang bercakap 146 ya. Juga ada pasal makanan. Pasal makanan. Okey, kita baca sekejap ayat 146 bersama Ustaz Tarmizi. Baik. Jom tuan-tuan dan puan-puan, kita baca ayat ke-146. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'alal ladzina hadu harramna kulli dhufur ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 146 ini adalah respon kepada orang-orang Yahudi ya. Kalau ayat 145 ini Allah menyatakan tentang panduan untuk makanan yang diharamkan, maksudnya daripada bangkai, darah yang mengalir, daging babi ataupun khinzir, kerana semua itu kotor ya. Tetapi pada ayat 146 ni menarik, dan kepada orang-orang Yahudi kami haramkan semua yang berkuku. Kami haramkan mereka lemak lembu dan kibash, kecuali yang melekat di
bahagian dalam pada punggungnya atau yang ada dalam isi perutnya atau yang bercampur dengan tulang. Banyak pula ni kan, ekstra haram kan. Ustaz boleh cerita sikit Ustaz, mengapa orang Yahudi ni dia punya peraturannya tu lebih sikit tu? Baik, Ustaz Fazrul dan semua yang menonton hari ni, pertama sekali kita kena ingat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi kita sebagai tanda je yang Allah nak tengok kita ikut atau tidak. Kita sebagai orang Islam, sebagai contoh, yang halal, so binatang apa yang halal, yang haram disebut ayat 145, so yang haram jangan makan. So perkara yang sama juga Allah nak beri kepada orang Yahudi, yang mana mereka ni mendapat kitab Taurat daripada Nabi Musa alaihissalam. So mereka ada yang mereka boleh buat dan ada benda yang mereka tak boleh buat. Cuma satu benda yang Allah sengaja bagi yang mereka tak boleh makan ni, sebab satunya adalah sebab memang Allah nak balas terhadap apa yang mereka dah buat juga kepada Allah, apa yang mereka telah buat juga kepada Nabi Musa alaihissalam. So sengaja Allah nak susahkan mereka yang sepatutnya boleh makan je, dah halang-halang boleh makan. Dan kita pun tahu bahawa orang Yahudi ni mereka ada makanan yang sangat special, yang lebih kurang macam makanan kita orang Islam, yang kena sembelih, kebersihan yang mereka jaga, dia sebagai kosher tu kan. Bagus, mana dia sudut pemakanan orang Yahudi sangat jaga, ni betul-betul Yahudi ortodoks ni. Tetapi tiba-tiba ada benda yang elok tapi Tuhan tak bagi dia makan. Contoh lemak. Lemak ni adalah dari sudut saintifiknya sangat bagus, dari sudut dietetiknya sangat bagus. Sebab kita ni kalau tak ada lemak dalam badan, so yang nak burn kalori kita tu, dia nak burn ke mana? So dia akan burn lemak tu. Tapi tak boleh pula lemak tu berlebihan pula. Tapi lemak ini akhirnya tak dibenarkan makan kepada orang Yahudi. Sedangkan Yahudi kena ada benda ni. Kita sebagai manusia kena ada lemak. Dia ada unsur-unsur, ada enzim tersendiri. Dia boleh support kepada kita punya kestabilan, kesihatan kita. Tapi tak boleh makan lemak. Kerana apa? Sebagai balasan yang Allah nak berikan kepada orang Yahudi bahawa mereka telah mendustakan Allah, mendustakan Rasul, maka Allah haramkan mereka. Begitu juga binatang yang berkuku. So disebut oleh ulama sama ada itik ke, unta yang tak ada kuku, ataupun yang berkuku satu, contoh macam kuda, keldai dan sebagainya. Ini adalah perkara-perkara yang sebagai ujian kepada Bani Israel ataupun orang-orang Yahudi yang mana mereka tak boleh makan. Sedangkan kita orang Islam, kita dibenarkan makan untuk unta, kita dibenarkan makan kuda, itik, angsa, kita dibenarkan makan. Jadi di sini sebenarnya bila Allah halalkan kepada kita banyak perkara sebagai satu anugerah nikmat. Nikmat sebenarnya, dan kelebihan. Kalau katakan jadi macam orang Yahudi ni, maksudnya selama kita tengok dekat kedai-kedai ada itik ke, ada unta ke, semua ada tak boleh kambing, lah kita. kira habislah. Habislah kita kan. Habislah kita kan. Maksudnya mungkin apa peniaga-peniaga nasi Arab apa sebagainya tak adalah kan, disebabkan dapat peraturan ayat 146 untuk orang Islam. Tapi bersyukur ini hanya pada orang Yahudi, tetapi mengapa mereka dapat peraturan yang ketat ini? Dia peraturan untuk anak ke ataupun SOP masa PKP Ustaz kan. Kalau orang ikut peraturan dia akan mudah. Ya, tapi ada orang yang tak nak ikut kan, dia pergi ke negeri tertentu pasal dia nak sesuatu yang sabar-sabarlah kan, nanti satu hari nanti dapat juga kalau bersabar, tetapi pasal tak sabar akhirnya ketat pada seluruh Malaysia. Ya, yang kita doakan agar jangan lagi kita mengulang perkara ini dalam kehidupan kita. Orang-orang tertentu yang tamak, yang tak sabar, akhirnya menyebabkan orang lain yang susah, dan inilah yang kita ambil pelajaran daripada ayat 146. Jadi alhamdulillah kita sudah mengulang kaji beberapa halaman 145 hingga 147. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga Allah berikan kita panduan. Mungkin ada satu lagi Ustaz ya. Kita nak lihat pada halaman 148 ini pada ayat yang ke-148 juga. Ya. Kita minta Ustaz boleh baca Ustaz Tarmizi. Okey, baik. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul, Ustaz Syahrizan, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semuanya. Kita berada di muka surat 148. Saya tertarik dengan kupasan tadi Ustaz, makanlah apa yang halal yang kita nak makan, wala tusrifu. Jangan melampau-lampau sehingga memudaratkan pula Ustaz. Insya-Allah. Jadi sama-samalah kita jaga insya-Allah. Jadi kita baca ayat 148. Maksudnya tahun baru, maksudnya tahun baru ni kena jaga makan. Jaga makanan Ustaz ni. Jaga makan dan fitness. Okey. Okey. Macam terkena je tu. Insya-Allah. Okey, baik. Kita baca ayat 148. Tapi penting fitness tu sebab nafas. Untuk baca Quran Ustaz. Betul. Jadi saya baca semput tadi, jadi kena fitness. Baik. Terima kasih Ustaz Syahrizan. Okey, baik. Kita baca ayat 148 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما
أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون صدق الله العظيم. Orang-orang musyrik berkata, jika Allah menghendaki tentu kami tidak akan mempersekutukannya, begitu pula nenek moyang kami, dan kami tidak akan mengharamkan apa-apa pun. Demikian orang-orang sebelum mereka yang telah mendustakan Rasul sehingga mereka merasakan azab kami. Katakanlah, wahai Muhammad, adakah kamu mempunyai pengetahuan untuk dikemukakan kepada kami yang kamu ikuti hanya sangkaan belaka dan kamu tidak lain hanyalah berdusta. Ada perkataan dhan di situ yang menyebabkan mereka daripada dhan menuju kepada takhrusun, sesuatu yang tidak benar, yang berdusta. Tetapi dalam Al-Quran juga ada perkataan dhan di tempat lain, Ustaz ya. Apa maksud dhan di sini? Dan Allah sebut dalam Quran, ayat inna ba'dadh-dhanni itsm. Bila sangkaan saja dia dosa, sangkaan saja dia akan silap. Jadi sebab itu kita dalam hadis Nabi kata da'ma yaribuka illa ma la yaribuka. Tinggalkan perkara yang meragukan kamu sangka-sangka dan sebagainya, tinggalkan kepada benda yang kamu yakin. Kita ada Al-Quran, kita ada hadis Nabi SAW, kita ada ulama yang sentiasa mengatur kita, kita ada ilmu-ilmuan yang bantu kita. Mengapa kita nak lawan semua yang ada ni? Sedangkan dalam keadaan kita menyangka bahawa tak apa saya buat pun ramai je orang-orang yang langgar, yang lawan Tuhan, tetap berjaya. Sangkaannya baik saya ikut saja. Yang saya tengok yang semayang banyak tu lagi bisnes tak bagus. Kan? Oh dia sangka ini bagus. Sangka. Sedangkan asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Kadang-kadang benda yang dia suka itu dia sangka bagus, tapi sedangkan itu yang tak bagus, yang tak baik bagi dia. Tapi kadang-kadang yang dia sangka itu tidak elok, rupanya itulah yang baik bagi dia. So sangkaan kita jadi manusia ni sebagai anak, walaupun ilmu kita sangat terhad ya Ustaz Tarmizi. Yes, ilmu kita terhad, tapi mak ayah lebih tahu daripada anak tu. Bila anak tu dah jadi mak ayah, baru dia rasa rupanya dulu yang aku rupanya patutlah mak tak bagi. Baru dia dapat balik. Kenapa dia kena pergi kepada siapa yang lebih hebat ilmunya dan sebagainya. Itu mak ayah. Mak ayah naik segi satu tahap lagi, dia jadi mungkin pemimpin. Bila jadi pemimpin baru dia tahu, rupanya selama ni saya organize family je, saya rasa dah betul dah. Bila saya organize daerah, rupanya banyak benda yang saya salah. Apatah lagi kalau datang daripada Allah dan Rasul yang mereka lebih mengetahui segala-galanya, maka buang segala sangkaan, dan dengan sangkaan itulah yang akan merosakkan kita pergi kepada perkara yang yakin, undang-undang yang Allah dah perintahkan, yang Allah atur untuk kita, yang disuruh kita buat, yang dilarang kita kena start tinggal. Dan itulah yang kita boleh jadikan sebagai resolusi ataupun pelajaran kita pada hari ini, pada minggu ini, memulakan tahun baru kita. Kita tinggalkan yang sangka-sangka, kuatkan komitmen kita bersama Quran, bersama sunnah, dan sudah pastinya ia disampaikan oleh ustaz-ustaz, ulama yang ada, kita jadikan sebagai rujukan dari masa ke semasa, kerana kita tahu bahawa ilmu ini bukan sekadar teka-teka sahaja, tapi ia perlukan hujah yang jelas. Mengakhirkan program kita pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa agar Allah mengizinkan kita menjadi umat yang diberi hidayah. Amin. Bukan menjadi dhalalim mubin. Silakan Ustaz Syarif. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma ya Allah ya Rahmanir Rahim, kami pohon kepadamu dengan tangan kami yang kotor dan penuh kehinaan ini ya Allah. Kami tadahkan kepadamu ya Allah di awal tahun baru ini ya Allah. Kau bantulah, doronglah kami ke arah jalan yang Kau redai ya Allah, serta hindarilah kami daripada jalan-jalan yang Kau murkai ya Allah. Sesungguhnya tahun 2020 yang kami inginkan kebaikan, kegemilangan dalam hidup kami, rupanya tahun itu penuh dengan cabaran dan ujian ya Allah. Maka Kau jadikanlah tahun 2021 ini
dengan tahun baru ini memberi semangat yang baru kepada kami untuk kami semakin dekat tunduk dan patuh kepadamu ya Allah. Kami tidak mengulangi sebarang kemurkaan yang kami undang selama ini daripada kehidupan kami ya Allah. Bantulah kami, doronglah kami untuk tahun baru ini ya Allah. Agar kami menjadi hamba-Mu yang soleh, kami menjadi anak yang soleh, kami menjadi pekerja yang baik, kami menjadi jiran yang baik pada jiran kami, kami menjadi seseorang hamba yang sentiasa bermanfaat untuk orang yang lain. Allah ya Allah, maafkanlah segala salah silap kami sepanjang umur kami ya Allah. Serta berikanlah kebaikan dalam kehidupan kami, dunia kami dan juga akhirat kami nanti ya Allah. Jadikanlah hidup kami penuh dengan Al-Quran ya Allah. Sanubarilah diri kami, sinarilah diri kami dengan penuh cahaya Al-Quran dan juga pimpinlah kami dengan segala apa yang dibawa menerusi Al-Quran. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Syahrizan kesudian bersama pada hari ini Ustaz. Terima kasih, minta maaf salah silap Ustaz. Baik, insya-Allah kita bertemu lagi tuan-tuan sekalian, dan inilah yang kita ingin sebarkan, terus kita bersama Al-Quran dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu usaha kita menyebarkan menyokong kepada pendidikan berasaskan pada Al-Quran. Moga-moga tuan-tuanlah orang-orang yang sentiasa bersama dengan tauhid, yang sentiasa mengambil Tuhan sebagai sumber kekuatan dalam tahun baru ini insya-Allah. Bertemu lagi kita pada jam 5, pada jam 11 malam dan juga 6 pagi. Rancangan dibawakan oleh Mufas. My Quran Time, baca faham amal.